Selagi kita tak tolak ke kanan, inilah ada setengah orang panggil gear sport. Assalamualaikum, selamat petang-petang. Kita dah sampai Kuala Lumpur. Kita menghala ke Bangi. Sekarang ni kita baru melepasi Istana Lama. Jom kita tengok sekarang macam mana dia punya kalau jalan jam macam ni kan, macam mana gear dia. Okey, kita dekat sikit, kita tengok reboy kita bawa. Okey, sekarang kita jalan gear dalam keadaan auto. Benar pusing auto. Jadi dia jalan tak ada apa, tak payah pijak kelas. Cuma kita kena jaga kontrol kalau dia nak berhenti. Dia untuk berhenti dan untuk berjalan saja kita kena pijak kelas. Lain dia akan jalan secara automatik, dia akan tukar gear sendiri. Tak payah pijak kelas. Kecuali kita pakai manual. Macam sekarang ni. Situasi sekarang ni. Bila jalan depan sesak nak berhenti, selagi kita keadaan bergerak, jadi kita hanya jaga minyak sajalah dengan brake. Sekarang gear A5. Gear 5 noh. Bila kita slow macam ni, kalau tak berhenti, kita boleh tekan minyak lah. Jalan biasa balik. Kalau dia sampai nak berhenti ya, baru kita pijak kelas. Dan kalau kita nak free, kita cuma tolak balik tombol tu ke end. Kalau kita dah nak jalan balik, kita tarik ke end. Pijak kelas dan kita boleh jalan. Yang mula saja, permulaan.
Ini jalan Sungai Besi je noh. Airport Sungai Besi. Jalan Airport Sungai Besi menghala ke Sungai Besi Tol. Okey, sekarang ni kita dah tolak ke N. Kalau bas sampai kita berhenti, maknanya saat kita nak jalan, kita kena pijak kelas. Okey, pijak kelas. Tarik A. Okey, kita boleh jalan. Tapi kalau tadi kalau kita tak berhenti sepenuhnya, kenderaan masih bergerak, kita boleh terus tarik ke A dan dia boleh gerak. Tak payah pijak kelas. Lari ke kanan. Saya bawa. Harap boleh faham kau noh. Nanti kita tunjuk macam mana dia punya gear tu noh. Nanti saya tunjuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak tunjuk bahagian gear dia. Ini tombol gear dia. Dah sengit dah ni tombol ni. Benda ni sepatutnya dia duduk straight macam tu noh. Maknanya R ni akan duduk di sini. Tapi tak apa, harap boleh faham. Okey, jadi ini gear dia. Sama juga, pendek. No? Lebih kurang tak sampai 1 jingkai pun. Dalam 6 inci, 5 inci setengah. Okey, macam mana dia fungsi ya? Gear ni contohnya kita nak berjalan. Sekarang kita dah enjin on. Tapi ni kita tak start enjin. Tak apa, ini nak tunjuk . Contohnya kalau kita enjin on kita dah semua, kita nak memulakan perjalanan. Gear akan duduk dekat huruf N. Maknanya parking. Sebab tu dia duduk buat kotak macam tu. Maknanya gear dalam keadaan biasa dia tak ada P. Kalau kereta automatik dia duduk P. Tapi kalau bas ni dia duduk dekat N. Maknanya dia duduk dekat posisi N sekarang ni. Jadi bila kita nak bergerak ke depan, kita pijak clutch, kita tarik ke bawah untuk ke A, auto. Bila kita letak ke auto, di meter sini, dia akan naik A2 ataupun A1. Tengok pada situasi, dia akan naik. Dia tahu keadaan bas macam mana. Kalau bas dalam keadaan agak curam, menegak, dia akan jadi automatik 1. Jadi bila A tu, jadi bila kita nak jalan, macam kereta manual, kita akan angkat kelas slow-slow dan pijak minyak. Jadi dia akan bergerak. Bila dia dah mula bergerak, kita tak akan pijak lagi kelas. Kita akan biak, kaki dah boleh lipat. Cuma concentrate dekat minyak punya pedal saja. Dan dia akan tukar gear daripada 2, 3, 4 sampai ke 8. Maknanya dia akan tukar sendiri bila dia ada dekat A ni. Jadi bila kita perlahankan kenderaan, bila kita macam mana sekalipun, bas dalam keadaan bergerak, tak perlu lagi pijak clutch. Pedal clutch tak perlu pijak lagi. Kita terus jalan saja. Terus saja sampai ke satu destinasi yang perlu kita berhenti. Contohnya, kita sampai di Plaza Tol.
kita nak kena berhenti. Kita boleh slow, perlahankan bas ni sampai satu kelajuan yang agak dah slow. Kalau tak mau pijak kelas, dalam keadaan bergerak tu, terus tolak ke N. Jadi dalam keadaan bergerak tu, dia secara automatik tak perlu pijak kelas dan gear akan bertukar kepada N. Dan boleh juga macam tu. Dan pijak kelas, tolak ke N pun boleh. Kalau kita berhenti, terus terkejut, berhenti, pijak kelas, lepas tu kita tolak N pun boleh. Tak ada masalah. Pijak kelas pun boleh, tak pijak kelas pun boleh. Tapi pastikan, kalau tak nak pijak kelas, tak mau pijak kelas, pastikan kenderaan dalam keadaan bergerak. Sama juga kalau kita nak memulakan perjalanan. Kita nak memulakan perjalanan, kita pijak kelas, kita letak dekat A. Bila kita letak dekat A, angkat kelas, tekan minyak, dia akan berjalan. Contohlah kadang-kadang kita tengah jam, kita letak dekat A. Bila kita letak dekat A, jalan jam di depan, kita pijak brek, lepas tu kita nampak kenderaan depan dah macam berhenti. Kita letak dekat N, kita tolak ke atas N. Lepas tu gear dekat meter ni, dia akan tukar jadi dua huruf N dan N. Bila dia tukar jadi N tu, kenderaan masih bergerak. Tiba-tiba kenderaan depan dah bergerak, dan kita pun nak bergerak. Bas kita masih keadaan bergerak, perlahan, kita boleh terus tarik ke A tanpa pijak kelas, boleh jalan. Dan kalau kita pijak kelas pun boleh, tak ada masalah. Saya harap jelas no. Okey, mai saya nak tunjuk pula kalau pakai M. M ni manual. Maknanya kita pijak kelas macam biasa, pijak kelas, tarik ke M. Bila kita tarik ke M, kalau kita nak tambah gear, kita tak perlu, dia tak akan tukar gear. Ini M dia. Maknanya bila kita bergerak gear 2, kalau kita selagi kita tak tolak ke kanan, inilah ada setengah orang panggil gear sport. Kalau kita selagi kita tak tolak ke kanan, inilah ada setengah orang panggil gear sport. Maknanya kalau kita tak tolak ke kanan ni kita tak tolak, gear akan kekal gear 2. Bila kita tolak 1, dia akan jadi 3. Bila RPM dah naik 14-15, kita tolak lagi sekali, dia akan jadi gear 4. Tolak lagi, gear 5. Tolak lagi, gear 6. Sampai gear 6, kita nak drop pula, kita sepak ke kiri pula. Tolak balik ke kiri, dia akan jadi 5, 4, 3, 2 dan 1. Ini yang dia panggil gear support ni. Jadi manual akan jadi manual. Maknanya kalau siapa letak dekat M akan jadi manual. Jadi kena buat kerja macam manual lah. Kena support, tolak, tambah untuk tambah gear. Tolak untuk buang gear. No? Tadi contoh tadi Abang Wadi dah drive tadi kan, ada gambar tadi kan. Ni penerangan dia pasal gear ni. Lagi apa dia lagi ya? Tambah tu lah. Okey, kita jalan dalam keadaan auto. Kita drive dalam keadaan auto. Daripada hentian Jalan Duta, tol Jalan Duta straight, tiba-tiba sampai di Ipoh. Kita dalam keadaan auto saja, tak usik-usik gear ni sampai ke Ipoh. Kita panjat Bukit Jelapang. Okey, bas ni sekarang gear 8 kita kata, panjat Bukit Jelapang. Tiba-tiba kita slow, ada lori ke apa-apa, kita nak tukar gear. Kita boleh buat macam kereta auto, tekan minyak ke, angkat minyak, angkat pedal minyak, dia akan tukar kepada 7. Tetapi kalau kita nak cepat, kita boleh tarik daripada auto ni, yang kita tengah bergerak ni, kita tarik ke bawah jadi M dan kita tolak 1. Secara automatik dia akan pantas, dia akan cepat.
Daripada auto tadi dia akan jadi manual. Dan bila kita tolak satu, daripada 8 dia akan jadi ke 7. Dan kita akan terus memanjat bukit tu dengan keadaan gear 7 dan cepat. Dan bila kita sampai di terowong ke apa, kita kekal gear 7 tu straight sampai dalam terowong. Kalau lepas tu kalau kita nak tambah balik, kita tolak je lah ke A. Dan dia masuk ke A, nanti automatik dia akan, komputer akan kontrol dia secara auto balik. Saya harap jelas tau. Panjang lebar penerangan saya pasal gear ni. Saya harap lepas ni ada yang ni, InsyaAllah ada rezeki saya akan terangkan untuk gear Opticruise. Yang gear pulah-pulah tu. Gear pulah telinga lah apalah. No? Saya harap jelas. Saya harap lepas ni, kalau ada lagi yang kurang jelas, boleh tanya saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab yang terbaik untuk penonton channel Fahmi Travel. Okey. Saya harap kita jumpa lagi dalam video yang lain pula. Terima kasih kepada yang menyokong dan menonton channel Fahmi Travel. Yang belum subscribe, boleh subscribe, like dan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.